Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وتابع التابعين وأولياء الصالحين وعلى من والاه وعلى من وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة بألف ألف الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. Saya tak tahu lagi cara mengajar macam ni. Maksudnya ada seorang mukri ke? Ada yang nak jadi mukri tak? Kalau tak ada, baca saya baca terus lah, dan saya baca dan saya terus syarah. Nah, insya-Allah kita sambung pembahasan kita tentang Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita akan bahaskan tentang bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semalam insya-Allah mungkin antum dah dengarkan pembahasan tentang ini malam tentang puasa sunat Rasulullah. Ini kita belajar tentang bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tengok dekat skrin. Qala hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala hadatsana Al-Lais an ibni Abi Mulaikah an Ya'la ibn Mamlak annahu sa'ala Umma Salamah radhiyallahu anha an qira'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ya'la bin Mamlak radhiyallahu anhu menyatakan, aku bertanya kepada Ummu Salamah tentang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Fa idza hiya tan'atu qira'atan mufassaratan harfan harfan. Maka dia tu Sayyidatina Ummu Salamah, iaitu isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyifatkan apabila baginda membaca Al-Quran, maka baginda membaca mufassaratan, sangat jelas, dan harfan harfan, kalimah demi kalimah. Maksudnya bacaan Al-Quran Nabi tu perlahan-lahan satu, lepas tu bacaan Nabi juga dengan secara tartil dan tidak tergesa-gesa. Lepas tu baca satu persatu. Itu cara bacaan Al-Quran Nabi. Tak macam kita yang sebahagian orang, sebahagian kita kadang-kadang kita baca Al-Quran kan laju je ataupun sama-sama ayat. Bahkan sebahagian kita yang baca Al-Quran dah laju, lepas tu tak bertajwid pula. Tapi Nabi tak. Bacaan Nabi SAW tak macam tu. Bacaan Nabi satu persatu, lepas tu jelas, sampaikan kalau orang yang dengar tu boleh difahami. Itulah tujuan Al-Quran. Antara tujuan Al-Quran, tujuan utama Al-Quran, bila orang yang mendengar ataupun membaca Al-Quran, dia boleh fahami makna ayat Al-Quran tu. Jadi sebab tu Nabi baca secara mufassaratan, secara jelas, satu persatu, dan harfan-harfan, kalimah demi kalimah, tak bersambung. Hadis seterusnya, qala hadatsana Muhammad ibn Bashar qala hadatsana Wahab ibnu Jarir ibn Hazim qala hadatsana Abi an Qatadah radhiyallahu an qala qultu li Anas bin Malik bin Ibni Malik radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, kaifa kanat qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran? Maka jawab Sayyidina Anas, maddan, ada panjang pendek, iaitu bertajwid. Maksudnya cara bacaan Nabi tu bermacam-macam sebenarnya. Tapi yang Sayyidina Anas kata kat sini, cara bacaan Nabi tu maddan, panjang pendek tu. Ada kalau waktu bacaan tu panjang, kena panjang, Nabi panjangkan. Waktu pendek, Nabi panjangkan. Maksudnya kat sini adalah dengan secara bertajwid. Jadi kita membaca Al-Quran, nak baca laju ke, nak baca perlahan ke, itu tak kisah, terpulang. Tapi kita wajib membaca Al-Quran secara hukum dengan bertajwid. Wajib kita baca Al-Quran dengan bertajwid. Maka jangan sampai
kita nak baca Al-Quran laju-laju, macam solat tarawih dekat Indonesia tu ke apa ke, ataupun kita ulang hafalan, orang yang hafiz Quran kadang-kadang nak ulang hafalan, baca Al-Quran sama ada luar solat ataupun dalam solat, tu nak baca laju tak ada masalah, tapi pastikan secara bertajwid. Nabi baca laju pun pernah, baca perlahan-lahan pun pernah, tapi Nabi tak pernah baca Al-Quran dalam keadaan tak bertajwid. Maka sebab tu, macam mana nak baca Al-Quran secara bertajwid? Kita kena pelajari ilmu tajwid. Sebab untuk kita baca Al-Quran secara bertajwid, kita kenalah belajar ilmu tajwid. Kalau tak tahu ilmu tajwid, macam mana kita nak baca Al-Quran secara bertajwid? Hadis seterusnya, qala hadatsana Ali ibn Hujur qala hadatsana Yahya ibn Sa'id al-Umawi an Ibn Jurayj an Ibn Mulaikah an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqta'u qira'atah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Sayyidatina Ummu Salamah, beliau katakan adanya bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong bacaannya lalu membaca yaqta'u qira'atahu yaqul alhamdulillahi rabbil alamin thumma yakifu. Nabi baca alhamdulillahi rabbil alamin, lepas tu Nabi berhenti. Kemudian Nabi sambung lagi baca thumma yaqul arrahmanir rahim thumma yakifu. Kemudian Nabi baca lagi arrahmanir rahim, kemudian Nabi berhenti lagi. Wa kana yaqra'u maliki yaumiddin. Kemudian Nabi membaca, kemudian berhenti, seterusnya membaca raja pada hari pembalasan. Itu ni dalam surah Al-Fatihah lah. Jadi daripada penjelasan Sayyidina Ummi Salamah ni, beliau nak bagi tahu yang Nabi SAW membaca Al-Quran tu tak bersambung-sambung. Jadi tak sambung bacaan ayat lah. Nabi baca tu pelan-pelan je. Maksudnya satu persatu ayat. Contoh dalam surah Al-Fatihah, Nabi baca tak sambung alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nabi tak baca macam tu. Tapi Nabi baca satu persatu. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Faslan. Nabi baca satu persatu kalimah, ayat. Nabi tak sambung. Nak baca sambung, boleh kita nak baca sambung, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak ikut cara bacaan Nabi SAW, maka jangan kita baca secara bersambung. Dan lepas tu Sayyidina Ummu Salamah katakan wa kana yaqra'u maliki yaumiddin. Ini dalam riwayat lain lah. Kalau kita ikut bacaan qiraat Imam Hafs. Jadi Imam Hafs kita baca ma tu panjang, maliki yaumiddin. Dalam riwayat lain Nabi baca maliki yaumiddin. Hadis seterusnya qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Al-Lais an Muawiyah bin Salih an Abdullah bin Abi Qais qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam akana yusiru bil qira'ah am yajharu. Sayyidina Abdullah bin Abi Qais, beliau tanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan isteri Nabi juga, tentang, dia tanya apa? Dia tanya tentang bagaimanakah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah baginda membaca secara perlahan-lahan ataupun secara kuat? Maka kata Sayyidatina Aisyah, qalat kullu dhalika qad kana yaf'al. Semua tu kadang-kadang Rasulullah membaca secara perlahan dan kadang-kadang membaca secara kuat. Qad kana rubbama asra wa rubbama jahra. Kadang-kadang Nabi baca kuat, kadang-kadang Nabi baca perlahan, kadang-kadang Nabi pernah baca secara kuat. Fakultu, maka Sayyidina Abdullah bin Abi Qais ni dikatakan, alhamdulillah alladhi ja'ala fil amri sa'atan. Segala puji bagi Allah yang melapangkan urusan dalam agama ni. Jadi kalau kat sini pula Sayyidina Aisyah nak jelaskan tentang bacaan Al-Quran Nabi, sama ada bacaan Nabi tu perlahan-lahan, baca perlahan ataupun baca secara kuat. Kata Sayyidina Aisyah, Nabi pernah baca kedua-dua. Nabi pernah baca Al-Quran secara perlahan, Nabi juga pernah baca Al-Quran secara kuat. Jahar tu kuat. Kalau asar, sir itu perlahan. Nabi pernah baca dua-dua. Kadang-kadang Nabi baca secara kuat, kadang-kadang Nabi juga baca secara perlahan. Tak ada masalah kita nak baca macam mana pun. Nak baca secara kuat boleh, nak baca secara perlahan pun boleh. Maka ketika Nabi SAW tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar baca Al-Quran macam mana? Kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar baca perlahan-lahan. Kalau Sayyidina Umar baca secara kuat. Alasan Sayyidina Abu Bakar kena baca perlahan, sebab kata beliau tak berkomunikasi, beliau tak berbicara, berbual dengan Tuhan yang peka, Tuhan yang tuli. Sebab tu beliau tak baca kuat-kuat. Tu alasan Sayyidina Abu Bakar baca perlahan. Kalau Sayyidina Umar baca pula kuat, sebab dia ada dua sebab. Satu, nak membangunkan orang-orang yang tidur,
dan kedua nak menghalau syaitan. Jadi kesimpulannya kita nak baca macam mana pun, perlahan ke kuat, tak ada masalah. Cuma ikut keadaan. Kalau katakan kita tengah baca Al-Quran tapi ada orang solat kat sebelah ataupun ada orang tengah tidur kat sebelah, maka kita baca secara perlahan. Tapi kalau kita baca sendiri-sendiri, kita duduk sendiri-sendiri, nak baca kuat, tak ada siapa-siapa yang akan terganggu dengan bacaan Al-Quran kita, maka kita nak baca kuat pun tak ada masalah. Sebab tu kata Sayyidina Abdullah bin Abi Qais, dia katakan Alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'atan. Maksudnya terpulang kita nak baca Al-Quran macam mana? Perlahan ke kuat? Sebab agama ni tak menyusahkan. Jadi inti dia yang paling afdal tu ketika membaca Al-Quran ni adalah baca Al-Quran yang bagaimana boleh mendatangkan khusyuk. Kalau kita nak baca Al-Quran secara perlahan dan itu yang akan mendatangkan khusyuk kita ketika membaca Al-Quran, maka bacalah secara perlahan. Kalau kita nak baca kuat, sebab tu yang akan datangkan khusyuk, maka baca kuat. Jadi tak ada masalah nak baca macam mana. Sebab dalam Al-Quran ni ketika kita baca Al-Quran, hakikatnya kita sedang mendengar apa yang Allah bicarakan kepada kita. Kata ulama, kalau dalam solat, kita sedang seolah-olah kita sedang berbual dengan Allah. Kita yang sedang berbicara dengan Allah. Tapi kalau dalam ketika membaca Al-Quran, kita seolah-olah mendengar Allah membicara dengan kita. Jadi intinya, poin ni, macam mana yang boleh mendatangkan khusyuk, kita baca secara macam ni. Nah, hadis seterusnya. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي الأعلى العبدي عن يحيى بن جعدة عن أم هاني رضي الله عنها. Ummu Hani adalah sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, beliau berkata, kuntu asma'u qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku mendengar bacaan Al-Quran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil laili wa ana ala arishi. Pada waktu malam aku mendengar bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam dan aku ketika itu berada di atas katil. Jadi maksudnya kat sini Sayyidina Ummu Hani nak bagi tahu Nabi baca tu tak terlalu kuat, tak terlalu perlahan. Nabi baca tu sekadar yang sampai Sayyidina Ummu Hani pun boleh dengar. Itu maksudnya tak terlalu perlahan. Sebab apa? Sebab Sayyidina Ummu Hani yang berada di atas katil pun boleh dengar. Tapi dalam masa sama tak terlalu kuat sampai orang yang di luar bilik tak mendengar juga bacaan Nabi. Itu perlahan dan kuat, sedang-sedang. Hadis seterusnya. Qala hadatsana Mahmud ibn Ghailan qala hadatsana Abu Dawud qala hadatsana Syu'bah an Muawiyah bin Qurrah qala sami'tu Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu yaqul ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala naqatihi yawm al-fatah wa huwa yaqra. Aku mendengar kata Muawiyah ibn Qurrah, beliau katakan, yang merupakan seorang sahabat Nabi, beliau katakan beliau mendengar Sayyidina Abdullah bin Mughaffal katakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggang kuda pada hari pembukaan kota Mekah, Fathul Mekah, pada peristiwa Fathul Mekah, sambil baginda membaca ayat yang bererti wa huwa yaqra inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Beliau dengarkan Nabi membaca ayat ni ketika sambil tunggang unta pada peristiwa kota Mekah. Qala faqara'a wa raja'a. Kemudian ia berkata, baginda membaca dan mengulang-ulangi. Maksudnya Nabi baca ayat tadi tu, lepas tu Nabi terus ulang-ulang ayat tu. Wa qala Muawiyah ibn Qurrah laula an yajtami'a an-nas wa alayya la akhastu lakum fi dhalika as-sawt aw qala al-lahan. Kata Sayyidina Muawiyah, kata Imam Muawiyah ibn Qurrah, kalaulah tidak kerana aku khawatir orang-orang berkumpul di sekelilingku, nescaya aku akan memperdengarkan bacaan macam mana Nabi baca tu kepada mereka, kepada kalian semua. Maksudnya dia tak nak nanti orang-orang fikir bukan dia baca apa ni, ataupun dia takut mungkin boleh jadi suara dia terlalu merdu sampai kan takut orang-orang datang berkerumun dekat dia. Jadi dia tak nak benda tu terjadi, maka dia tak baca. Dekat ayat ni, dekat hadis ni nak bagi tahu tentang apa? Kita boleh ambil kesimpulan, antaranya boleh kita membaca Al-Quran dalam keadaan apa pun. Ketika berdiri boleh, ketika duduk boleh, bahkan dalam hadis ni ketika menunggang kenderaan pun boleh. Jadi tak semestinya baca Al-Quran tu mesti kena dalam keadaan duduk ataupun mesti kena dalam keadaan yang sepatutnya tak. Memang kena baca dalam keadaan sepatutnya.
Cumanya kita dalam keadaan yang macam mana waktu tu, sama ada berdiri, duduk ataupun sedang berjalan ataupun sedang menunggang kenderaan. Macam kita sekarang, kita sedang naik kereta ataupun naik motor, pun tak ada masalah kalau kita nak baca Al-Quran. Sebab dalam hadis ni, Nabi membaca Al-Quran ketika menunggang unta. Lepas tu bahkan Nabi ulang-ulang lagi ayat tu. Itu yang pertama, kita boleh ambil yang baca Al-Quran tu boleh dalam keadaan apa pun. Ketika menunggang unta boleh, menunggang kenderaan boleh, menaiki kenderaan pun boleh, berjalan boleh, baring boleh, duduk pun boleh. Tak ada masalah. Yang kedua, boleh baca Al-Quran tu, kita boleh baca secara, kita baca suatu ayat Al-Quran tu, kita boleh baca secara berulang-ulang. Sayyidina Aisyah pernah baca ayat Al-Quran secara ulang-ulang dalam solat beliau. Nabi pun dekat sini, Nabi waktu baca ayat ni, inna fatahna laka fatham mubina ni, pun Nabi baca ulang-ulang. Jadi tak ada masalah. Sebab apa? Kadang-kadang bila kita membaca satu ayat yang itu akan melenturkan jiwa kita, melembutkan hati kita, maka itu afdal kalau kita ulang-ulang. Sebab apa? Bila kita ulang ayat-ayat tu, yang ayat tu boleh lebih kita fahami maksud dia, kita boleh tadabbur ayat makna ayat Al-Quran tu, maka bila kita ulang-ulang boleh melembutkan hati kita, maka afdal kita ulang-ulang. Macam Nabi ulang ayat ni sebab nak bagi tahu yang Allah telah membuka kota Mekah untuk Nabi dan segala dan semua umat Islam waktu tu. Sebab tu Nabi ulang, sebab nak menunjukkan yang kekuasaan Allah tu, janji Allah tu adalah benar, bukannya sebagai janji yang tipu. Seterusnya ada hadis lagi tak? Qala hadatsana Qutaibah ibn Sa'id qala hadatsana Nuh ibn Qais al-Huddani an Husam ibn Misaq an Qatadah qala ma ba'asallahu nabiyyan illa hasan al-wajh hasan al-sawt wa kana nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam hasan al-wajhi hasan al-sawt wa kana la yurajji'. Daripada Qatadah menyatakan Allah tidak mengutuskan seorang Nabi pun kecuali mesti Nabi tu elok wajahnya dan merdu suaranya. Jadi semua Nabi yang Allah utuskan tu, para Nabi dan Rasul yang Allah utus, mesti wajah mereka tu wajah yang berseri-seri, indah dan tampan. Sebab apa? Sebab untuk menarik umat. Jadi kalau Allah utus seorang Nabi yang berwajah buruk, yang berwajah tidak tampan ataupun tak menarik perhatian orang, macam mana orang-orang nak tertarik dengan dakwah yang mereka sampaikan? Sebab tu antara hikmah Allah utus mereka orang-orang yang Nabi yang berwajah tampan untuk menarik perhatian umat. Itu pun banyak lagi yang orang tak tertarik dengan ajakan Nabi. Sebab apa? Sebab ego ataupun kerana sombong dan sebagainya. Padahal dari sudut wajah, kita sebagai fitrah manusia, kita akan tertarik dengan seseorang yang wajahnya wajah berseri-seri ataupun ceria ataupun tampan. Tapi kerana ego dan sombong ataupun sifat-sifat buruk yang lain, itu akan menghalang kita daripada menerima kebenaran. Itu Nabi berwajah tampan. Seperti kalau Nabi yang dikatakan Nabi yang paling tampan wajahnya tu Nabi Yusuf. Nabi SAW, Nabi kita wajahnya lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Merdu suaranya. Kemudian Allah tidak mengutus seorang Nabi melainkan elok wajahnya, dan kedua merdu suaranya. Sesungguhnya Nabi kami memiliki wajah yang elok dan suara yang merdu, dan baginda tidak menggemakan suaranya. Kata kat sini, Qatadah beliau katakan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, memiliki wajah yang tampan, yang terlalu tampan, dan suaranya sangat merdu. Jadi setampan Nabi Yusuf, lebih tampan lagi Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Dan semerdu-merdu suara Nabi Daud alaihissalam. Suara Nabi Daud tu kalau beliau bacakan ayat Al-Quran, beliau bacakan zikir-zikir ataupun ayat-ayat Allah, maka nanti burung-burung pun akan duduk mendengarkan bacaan Al-Quran yang ataupun bacaan zikir-zikir yang beliau lantunkan. Tapi kalau Nabi SAW baca Al-Quran, jangankan burung, jangankan binatang, tapi jin sekalipun akan duduk mendengarkan bacaan Nabi SAW. Nak beritahu betapa merdunya suara Nabi SAW. Bahkan orang yang paling membenci ataupun memusuhi Nabi SAW sekalipun, itu sangat tertarik ataupun sangat boleh menjadi lembut hati dia kerana mendengar bacaan Nabi SAW. Contohnya seperti Abu Jahal. Abu Jahal ni kita tahu semua, dia adalah orang yang paling sangat-sangat memusuhi Rasulullah SAW. Tapi dalam satu riwayat,
beliau kadang-kadang ada suatu malam tu beliau nak macam saya sajalah nak sembunyi-sembunyi pergi ke rumah Rasulullah SAW sendiri-sendiri. Dia pergi seorang-seorang. Waktu malam-malam dia pergi sebab apa? Tujuan dia sebab dia nak dengarkan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran yang dilantunkan, yang dibacakan oleh Nabi. Sebab dia tahu waktu malam macam ni mesti Nabi tengah baca Al-Quran. Maka dia pun pergi seorang-seorang semua. Dia tengok dekat tepi tingkap, dia tengok tak ada orang semua, dia pun dengar bacaan Al-Quran Nabi. Dia duduk dekat tepi tingkap, dia dengar bacaan Al-Quran Nabi. Sebab apa? Sebab dia terlalu seronok, terlalu terpukau ketika mendengar bacaan Nabi SAW. Lepas tu bila dia tengah dengar Al-Quran, dengar bacaan Al-Quran Nabi, tiba-tiba ada lagi seorang kafir Quraisy yang datang juga kat situ. Dia tengok, ni apa hal Abu Jahal ada kat sini? Yang sebenarnya orang kafir Quraisy tu pun, dia pun sebenarnya tujuan dia sama, dia nak dengarkan bacaan Al-Quran Nabi. Tapi sebab dia tengok Abu Jahal kat situ, dia pun takut nanti dia dituduh macam nak ikut Nabi, nak masuk Islam, maka dia pun macam pura-pura, kenapa kau ada kat sini Abu Jahal? Abu Jahal pun dia macam terkantoi. Akhirnya dia beritahu, tak, aku nak tengok ada tak Nabi ni dia buat apa, ada tak Muhammad ni dia buat ajaran apa-apa lagi ke, ada orang siapa-siapa yang dia datang untuk dakwah ke, ataupun ada orang lain tak yang nak cuba-cuba masuk Islam. Dia pura-pura seperti macam nak musuh Nabi lah. Padahal hakikatnya dua-dua orang tu sebenarnya tujuan dia adalah untuk mendengar bacaan Al-Quran Nabi. Sebab apa? Bahkan dalam riwayat katakan Nabi sebenarnya tahu. Nabi tahu yang diorang tengah dengarkan bacaan Al-Quran Nabi. Nabi tahu yang Abu Jahal tengah dengarkan bacaan Al-Quran Nabi. Maka Nabi kuatkan lagi suara Nabi. Supaya Abu Jahal yang kat luar tingkap tu, kat luar rumah tu boleh dengar. Itu suara, betapa merdunya suara Nabi. Sampaikan orang yang paling membenci hati dan membenci Nabi sekalipun tetap boleh lembut hati dia sebab mendengar bacaan Al-Quran Nabi. Itu tentang bacaan Al-Quran Nabi SAW. Terus dekat ada hadis lagi ada lagi. Qala hadatsana Suwaid ibnu Nasar qala hadatsana Abdullah ibnu al-Mubarak an Hammad ibn Salamah an Sabit an Mutarraf wa huwa ibnu Abdullah bin Syakhir an abihi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi adhirun ka adhiril mirjal min al-buka. Masyaallah. Kata Sayyidina Syakhir, kata Sayyidina Abdullah bin Syakhir, beliau katakan, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang solat dan dalam dada baginda berbunyi seperti air yang sedang mendidih disebabkan tangisan. Jadi seorang sahabat ni dia datang kepada Nabi waktu tu Nabi tengah solat dan didengarkan bacaan solat. Ketika dalam solat Nabi baca Al-Quran dan dalam keadaan sedang menangis. Menangis berbunyi seperti air yang sedang mendidih ni maksudnya macam sampai tersedu-sedu. Jadi Nabi baca Al-Quran dalam solat tu, Nabi nangis, baca sambil nangis sampai tersedu-sedu. Dan bunyi air mendidih kan macam tu lah bunyi, semua orang pernah dengar bunyi air mendidih macam ni. Macam tu kan. Itu kalau dah ada. Tapi kalau macam tersedu tu, itu macam tersedu, sampai tersedu-sedu. Jadi kata ulama yang boleh menangis sampai tersedu-sedu ni ketika baca Al-Quran dalam solat, ini hanya untuk solat sunat. Tapi kalau solat fardu, ini kita tak boleh baca Al-Quran sampai nangis, sampai tersedu-sedu. Sebab itu akan membatalkan solat. Tapi kalau solat sunat, kita nak nangis baca Al-Quran sambil baca surah apa pun, sambil nangis tersedu tu tak ada masalah. Tapi kalau dalam solat fardu, ini tak boleh. Jadi Nabi baca ni, dia dengar Nabi baca ayat Quran ni ketika solat. Ini adalah solat sunat. Dan ketika Nabi baca Al-Quran tu, Nabi baca sampai suara Nabi tu, bunyi tangisan Nabi tu sampai tersedu-sedu seperti air yang mendidih. Kalau kita nak ikut Nabi, perbanyakkan solat, satu. Yang kedua, kalau ketika solat tu, baca Al-Quran yang kita senang fahami, yang senang kita tadabbur. Lepas tu, bila kita senang tadabbur, maka kita akan mudah menangis ketika baca Al-Quran. Khususnya dalam solat. Dalam Al-Quran ni yang paling penting sekali, kita kena jaga adab-adab dia. Antara adab-adab dalam membaca Al-Quran adalah mentadabbur Al-Quran, memahami isi makna kandungan Al-Quran. Sebab dalam Al-Quran Allah katakan afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin akfaluha. Apakah mereka orang-orang tu mereka tidak mahu mentadabbur, memahami ayat Al-Quran ataupun hati-hati mereka yang telah terkunci. Maka kalau kita nak buka hati-hati kita
yang hati kita ni dah semakin hari semakin keras, bahkan na'udzubillah min zalik boleh jadi terkunci kerana kita dah banyak sangat melakukan maksiat, melanggarkan perintah Allah dan sebagainya. Maka perbanyakkan baca Al-Quran dan sambil tadabbur ayat Al-Quran. Nak tadabbur paling kurang pun kita memahami makna ayat Al-Quran. Memahami macam mana? Dengan membaca terjemahan Al-Quran. Bila baca terjemahan tu, insya-Allah kita dapat fahami apa makna tentang isi kandungan Al-Quran tersebut. Hadis seterusnya ada lagi? Tak ada dah. Kita terus kepada bab yang seterusnya. Bab mengenai tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni bab tentang buka tentang tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis qala hadatsana Mahmud ibn Ghailan qala hadatsana Muawiyah ibn Hisham qala hadatsana Sufyan an al-A'mash an Ibrahim an Ubaidah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepadanya, iqra alayya. Nabi katakan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, bacalah satu ayat kepadaku. Bacalah ayat Al-Quran kepadaku. Kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, aqra wa alayka unzil. Apakah wahai Rasulullah, apakah aku perlu membaca ayat Al-Quran kepada engkau sedangkan ayat Al-Quran ini diturunkan kepada engkau? Macam seolah-olah macam kita nak cakap dekat guru kita. Kadang-kadang kita belajar Al-Quran dengan seorang guru. Kemudian guru kita suruh kita baca Al-Quran dekat dia. Saya saja. Bukan untuk semak bacaan Al-Quran. Tapi dia memang saya saja nak kita dengar, dia nak dengar bacaan Al-Quran kita. Maka kita pun cakap kat dia, Ustaz, bukan ke Ustaz yang ajar saya Al-Quran? Kenapa Ustaz nak dengar bacaan Al-Quran saya? Macam itulah. Lebih kurang macam itulah yang Sayyidina Abdullah bin Mas'ud katakan. Kan kepada Rasulullah ayat Al-Quran ini diturunkan. Kenapa Rasulullah nak dengarkan bacaan Al-Quran kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud? Maka kata Nabi SAW, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sungguh aku suka mendengar bacaan Al-Quran ini daripada orang lain. Maka bagusnya kita, walaupun kita ni seorang ustaz, guru Al-Quran, kita mahir membaca Al-Quran, kita selalu baca Al-Quran, tapi paling tidak kita kena ada satu bahagian, kena ada satu waktu yang kita dengarkan Al-Quran daripada orang lain. Saja-saja kita suruh orang yang kita rasa suara dia merdu, boleh mendatangkan khusyuk, boleh mengalirkan air mata kita suruh dia baca Al-Quran supaya kita dapat bahagian untuk mendengarkan bacaan Al-Quran daripada orang lain. Sebab Nabi katakan, man istama'a Qur'anan, man istama'a ayatan min Qur'an, siapa yang memperdengarkan satu ayat daripada Al-Quran, kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Siapa yang mendengarkan satu ayat Al-Quran daripada orang lain, maka nanti ayat Al-Quran itu akan menjadi cahaya untuk dia di hari kiamat nanti. Maka sunnah untuk kita dengarkan juga bacaan Al-Quran daripada orang lain. Maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pun lepas Nabi SAW minta untuk dibacakan Al-Quran kepada Nabi, yang Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini merupakan sahabat yang suara dia merdu. Dia merupakan sahabat yang terawal masuk Islam. Dalam riwayat katakan beliau antara orang yang ke-6, sahabat yang ke-6 masuk Islam. Awal ni beliau masuk Islam. Dan beliau memiliki suara yang sangat merdu. Banyak lagi sahabat-sahabat yang memiliki suara yang merdu. Antaranya Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Kalau Sayyidina Ubay bin Ka'ab ni, Allah perintahkan Nabi untuk dengarkan bacaan Al-Quran daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Tapi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Nabi minta dia baca Al-Quran kepada Nabi. Banyak lagi sahabat yang suara mereka ada suara-suara yang merdu. Macam Bilal, muazzin Rasulullah, semuanya memiliki suara yang merdu. Sebab tu sampai menjadi Bilal Nabi. Antaranya Sayyidina Bilal bin Rabah, lepas tu Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, lepas tu Sayyidina Abu Mahzurah. Tiga-tiga sahabat ni pun antara sahabat yang memiliki suara yang merdu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ni, beliau antara orang yang pertama, sahabat yang pertama memperdengarkan bacaan Al-Quran secara merdu di hadapan khalayak orang-orang Quraisy. Dia yang memperdengarkan bacaan Al-Quran secara merdu sampaikan orang-orang Quraisy terpukau ketika di hadapan mereka semua. Sebab lepas dia masuk Islam, dia terus pergi dekat kawasan orang-orang ramai, orang-orang kafir Quraisy yang tengah berkumpul. Kemudian dia lantunkan Al-Quran. Dia lantunkan surah Ar-Rahman, Alam Al-Quran sampai habis, tak ada sampai habis, beberapa ayat. Lepas tu orang terpukau, lepas tu orang tersedar, orang kafe tu tersedar, lepas tu orang pun pukul Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Itu pun Sayyidina Abdullah bin Mas'ud katakan, nanti esok aku akan ulang lagi buat macam ni. Beliau tak takut sebab apa? Sebab dah semangat tentang Islam tu dah masuk ke dalam jiwa dia.
Sayyidina Abdullah bin Mas'ud lepas Nabi SAW minta dibaca Al-Quran, maka dia pun dia katakan faqara'tu surat An-Nisa. Maka kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, aku pun membaca surah An-Nisa, surah yang ketiga dalam Al-Quran. Hatta balagtu wajina bika ala haula'i syahida. Qala fara'aitu 'ainai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tahmilan. Beliau katakan ketika aku membaca surah An-Nisa, aku pun baca surah An-Nisa. Sampailah aku baca sampai ayat wajina bika ala haula'i syahida. Sampai ayat tu dalam surah An-Nisa, ada ayat tu yang bermaksud dan kami datangkan kamu ke atas mereka sebagai saksi. Sampai ayat tu, maka kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, aku melihat mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berlinangan air mata, tadmi'an. Nabi pun menangis. Sebab sebab ayat tu sangat menggetarkan, menakutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam ayat tu awal tu Allah katakan nanti dekat akhirat nanti kami akan datangkan setiap umat tu rasul-rasul mereka sebagai saksi, dan nanti lepas mereka dah didatangkan rasul-rasul mereka sebagai saksi, maka nanti giliran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula yang menjadi saksi kepada umat. Maka sebab dengarkan bacaan Al-Quran, dengarkan ayat ni, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun jadi takut, jadi risau dan gemetar. Sebab apa? Sebab nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, dia akan menjadi saksi pada kita sebagai umatnya di akhir zaman ni, di akhirat. Jadi Nabi takut, adakah Nabi akan menjadi saksi yang berat kepada umat, saksi yang membebankan umat, yang memberatkan umat, ataupun saksi yang akan menyelamatkan umat. Sebab umat terdahulu, ketika Allah tanya mereka, apakah Rasul-Rasul kalian telah sampaikan risalah aku? Maka kata mereka, ya, telah sampaikan. Allah tanyakan kepada Rasul-Rasul umat terdahulu, apakah kalian telah sampaikan risalah wahyu, amanah aku kepada umat? Mereka katakan, dah, aku dah sampaikan. Kemudian tanya kepada umat, apakah Rasul telah sampaikan? Umat kata, tak, mereka tak sampaikan. Lepas tu Allah tanya balik kepada Rasul-Rasul yang umat terdahulu, sungguh kalian telah benar yang kalian telah sampaikan. Akhirnya umat-umat terdahulu, siapa yang tak beriman dengan Allah, yang tak percaya dengan ajakan para nabi dan rasul mereka, maka mereka pun diazab. Maka macam tu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda takut ketika nanti dekat akhirat, ketika Nabi akan menjadi saksi kepada umat akhir zaman, pada umat dia, Nabi takut Nabi akan membebankan, akan memberatkan. Persaksian Nabi tu akan membuatkan umat akhir zaman ni akan menjadi diazab ataupun masuk ke dalam neraka. Maka bayangkan ketika Nabi SAW mendengarkan ayat Al-Quran ni, Nabi terlalu sedih, Nabi terlalu takut, sampaikan berlinangan air mata. Sampai dalam situ riwayat, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika tengok Nabi dah berlinangan air mata, beliau pun dah tak sanggup lagi nak meneruskan bacaan Al-Quran. Dalam riwayat yang katakan, Nabi sendiri yang suruh berhenti. Cukup, jangan teruskan lagi. Sebab Nabi dah tak tahan, Nabi dah terlalu takut untuk mendengarkan ayat Al-Quran. Jadi kita sebagai umat, macam mana Nabi risaukan kita, maka jangan sampai kita buat Nabi terus menerus risaukan kita. Kalau kita nak kita risaukan Nabi, maka ikutlah perintah Nabi, tinggalkan segala larangan-larangan Nabi. Sunnah-sunnah Nabi kita ikut, selawat jangan sampai kita tinggalkan. Itu cara kita nak menghargai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dah terlalu risaukan umat. Hadis seterusnya, ana Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Jarir an Atha bin Sa'ib an abihi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala in kasafat asy-syamsu yawman ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau katakan telah terjadi suatu gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, gerhana matahari pada zaman Rasulullah ni terjadi sekali je. Macam kita baru-baru ni tahun ni tak silap Ana, ada terjadi gerhana matahari. Gerhana matahari ni kan, ketika terjadi gerhana matahari, kita disunatkan untuk melakukan solat sunat gerhana matahari, solat sunat kusuf. Kalau gerhana matahari kita sebut kusuf. Kalau gerhana bulan, kalau terjadi gerhana bulan kita sebut khusuf. Kalau kaf itu gerhana matahari. Tapi sama je lah, kalau terjadi gerhana tu, kita disunatkan untuk melakukan solat sunat gerhana.
Waktu gerhana matahari kat Malaysia terjadi tu, tak ingat bila, mungkin awal tahun itu kat, mungkin bulan 3 ke bulan 4 macam tu terjadi gerhana matahari. Kalau terjadi gerhana matahari ni, kalau dekat Malaysia kita hanya boleh nampak separa je, bukan sepenuhnya. Kalau dekat tempat lain, mungkin dekat Indonesia ataupun dekat tempat lain lah, kita boleh nampak gerhana matahari sepenuhnya. Tapi kalau dekat tempat kita hanya boleh nampak separa je. Ini gerhana matahari ni terjadi bila mana bulan menutupi matahari, sampaikan cahaya matahari tu tak ada. Itulah maksud dia gerhana matahari. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Ketika Nabi melihat terjadinya gerhana matahari pada zaman beliau, pada zaman baginda, maka baginda bangun. Dalam satu riwayat, Nabi bangun secara tergesa-gesa. Tergesa-gesa ketika melihat gerhana matahari berlaku, Nabi bangun tergesa-gesa dan mengajak para sahabat untuk solat sunat gerhana. Sebab apa? Sebab Nabi risaukan pandangan Nabi menyangka ketika terjadi gerhana matahari ni antara akan terjadinya tanda-tanda kiamat. Jadi gerhana matahari itu bagi Nabi antara akan terjadinya kiamat. Sebab tu Nabi risau, Nabi takut bila terjadi gerhana matahari ni, maka Allah akan turunkan azab ataupun akan turunkan musibah kepada umat. Maka kerana Nabi terlalu takut, Nabi bangun tergesa-gesa sampai Nabi ajak semua para sahabat untuk melakukan solat sunat gerhana. Hatta lam yakad, Nabi pun solat dengan para sahabat solat sunat gerhana. Hatta lam yakad yarka' summa raka'. Sampaikan sahabat ni, Sayyidina Abdullah bin Amr, beliau katakan, Nabi solat sampaikan hampir-hampir Nabi tak rukuk. Maksudnya apa? Maksudnya terlalu lama Nabi solat tu, sampaikan sahabat kata, macam seolah-olah Nabi ni takkan rukuk. Kemudian summa raka'. Kemudian Nabi tu tiba-tiba Nabi rukuk. Maksudnya nak katakan Nabi terlalu lama solat tu, sampaikan sahabat rasa macam tak rukuk, kemudian tiba-tiba last sekali rukuk juga. Kemudian rukuk, lepas tu falam yakad yarfa' ra'sahu. Ketika rukuk pula sahabat katakan seakan-akan Nabi takkan bangun daripada rukuk. Sebab apa? Sebab nak bagi tahu terlalu lamanya Nabi rukuk. Jadi memang sunnah dalam solat gerhana tu memang lama, kita solat dalam keadaan lama-lama. Kemudian summa rafa'a ra'sahu. Ketika sahabat dah rasa macam Nabi takkan angkat kepala daripada rukuk, kemudian Nabi pun angkat kepala daripada rukuk, maksudnya i'tidal. Falam yakad an yasjud summa sajada. I'tidal pun sama, lama sampai rasa macam takkan sujud. Kemudian Nabi pun sujud, summa sajada. Falam yakad an yarfa'a ra'sahu. Ketika sujud sama juga, sahabat merasakan yang seolah-olah Nabi takkan angkat kepala daripada sujud. Kemudian summa rafa'a ra'sahu. Kemudian Nabi pun bangun mengangkat kepalanya. Falam yakad an yasjud summa sajada. Sama juga sujud, duduk antara sujud, kemudian sujud lagi lama. Falam yakad an yarfa'a ra'sahu faja'ala yanfuhu wa yabki. Kemudian ketika Nabi sujud, duduk antara sujud lagi, kemudian dah tahiyat akhir semua, Nabi pun menghembuskan nafasnya dan beliau kan, baginda pun menangis. Wa yaqul rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim. Nabi menangis, Nabi menghembuskan nafas dan Nabi menangis sambil berkata, sambil berdoa kepada Allah, wahai Allah. Kan Nabi rasa gerhana matahari ni berlaku, Nabi menyangka yang Allah akan turunkan musibah. Maka Nabi pun kata kepada Allah, rabbi alam ta'idni, wahai Allah, Tuhanku, bukankah engkau telah menjanjikan kepada aku alla tu'adzibahum wa ana fihim, yang engkau takkan mengazab umat aku, yang engkau takkan mengazab mereka ketika mana aku sedang berada di antara mereka, ketika mana aku sedang berada di halayak mereka, berada bersama-sama mereka. Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wahai Allah, bukankah engkau telah menjanjikan kepada aku yang engkau takkan mengazab umat aku selama mana mereka beristighfar. Jadi Nabi cakap macam ni berdasarkan ayat Al-Quran yang mana Allah katakan, yang Allah janjikan, wa kunna, apa tak, saya tak ingat ayat dia, tapi manu azibahum wa anta fihim. Saya tak ingat ayat dia, tapi ayat dia macam tu. Nabi katakan berdasarkan Al-Quran yang Allah janji yang Allah takkan mengazab umat Nabi Muhammad SAW ketika mana Nabi masih hidup di antara mereka. Dan Allah juga takkan mengazab umat ketika mana selama mana mereka beristighfar. Sekarang kita, Nabi SAW dah tak ada di khalayak kita, dah tak ada bersama-sama kita. Maka yang kita boleh buat untuk menangkal, untuk menepis, untuk menghalang musibah azab Allah dari turun kepada kita adalah satu-satunya cara dengan perbanyakkan istighfar. Orang-orang yang beristighfar, dalam satu hadis, siapa yang beristighfar di waktu sahur, itu Allah akan rasa macam
tak sanggup nak turunkan azab. Sebab apa? Sebab Allah tengok ramainya orang-orang yang beristighfar ketika sahur. Maka kita kalau nak elakkan azab daripada turun kepada kita, maka perbanyakkan istighfar. Dan antara azab yang terberat, antara musibah yang terbesar adalah musibah terhadap agama. Kalau kita tak nak agama kita terfitnah, maka perbanyakkan juga istighfar. Kemudian Nabi katakan, Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa hum yastaghfirun wa nahnu nastaghfiruka. Dan sedangkan kami sedang beristighfar kepada engkau. Kemudian sambungan hadis kata Sayyidina Abdullah bin Amr, falamma shalla raka'atain in jalati syamsu. Maka ketika mana Nabi dah solat 2 rakaat, solat sunat gerhana, maka gerhana matahari pun hilang. Tanya apa ni? Nah, surah Al-Anfal ayat 33. Jazakumullah khair. Nah, ketika Nabi dah habis solat, maka gerhana matahari pun hilang. Ini bagi tahu apa? Nak bagi tahu Nabi punya solat gerhana matahari tu terlalu lama sampaikan gerhana matahari tu dah hilang. Di dalam riwayat ni kalau kita tengok dalam riwayat ini Nabi hanya melakukan solat sunat gerhana matahari 2 rakaat, 2 kali diri dan 2 kali rukuk lah. Tapi yang kita tahu, mungkin semua kalian antum semua tahu, solat sunat gerhana matahari, cara dia, solat sunat gerhana matahari ni kita akan adakan sunnah dia. Kita akan adakan solat sunat 2 rakaat, tapi ada 4 kali berdiri dan 4 kali rukuk. Jadi kita baca surah Fatihah, lepas tu baca surah, lepas tu kita rukuk, lepas rukuk kita bangun balik, kita baca Al-Fatihah lagi, lepas tu baca surah lagi, lepas tu kita rukuk, baru i'tidal dan baru kita sujud. Itu dah 2 kali rukuk, dah 2 kali berdiri dan 2 kali rukuk. Lepas tu pada rakaat kedua pun sama, ada 2 kali berdiri dan 2 kali rukuk. Jadi total dalam 2 rakaat solat sunat gerhana matahari kita akan adakan 4 kali berdiri, 4 kali qiyam dan 4 kali rukuk. Itu sunnah dia. Tapi dekat hadis ni bagi tahu Nabi buat 2 rakaat aje. Nabi 2 rakaat, 2 kali qiyam dan 2 kali rukuk. Jadi kata ulama tak ada masalah sebenarnya nak buat macam mana pun. Nak buat cara yang pertama tadi boleh, nak buat cara yang kedua ni pun boleh. Tak ada masalah. Yang afdal buat cara yang pertama. Faqama fahamidallah ta'ala. Kemudian lepas habis solat pun, lepas dah habis gerhana matahari, Nabi pun berdiri, fahamidallah ta'ala wa asna alaihi. Kemudian Nabi pun memuji Allah dan Nabi memujinya lagi. Summa qala inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah suatu petanda, suatu tanda-tanda daripada kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah. La yang kasifani li mauti ahadin wala li hayati. Bukanlah gerhana matahari ataupun bulan tu berlaku sebabkan kematian seseorang ataupun sebab kelahiran seseorang. Sebab waktu gerhana matahari ni kebetulan pada hari yang sama wafatnya anak Nabi SAW iaitu Ibrahim. Jadi kata orang jahiliah, fahaman mereka, ketika terjadi gerhana matahari ini membuktikan akan matinya seseorang ataupun sebab matinya seseorang ataupun terlahirnya seseorang. Maka Nabi sangkal pendapat ataupun fahaman-fahaman mereka tu. Nabi katakan kalau terjadi gerhana matahari itu bukan sebabkan seseorang mati ataupun seseorang lahir. Fa idza inkasafa, Nabi katakan kalaulah terjadi gerhana matahari ataupun bulan, fafza'u ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingati Allah. Maksudnya solat. Segeralah untuk solat. Dalam hadis seterusnya, قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن سائب أن قرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تكدي فاحتضنها فوضع بين يديه. Nabi SAW memegang anaknya yang sedang nazak, taqdi fahtadanaha, kemudian Nabi memeluknya, fawada'aha baina yadayhi. Kemudian Nabi pun meletakkan anak beliau tu, anak baginda, dalam riwayat bukan anak tapi cucu baginda, anak kepada Sayyidina Zainab. Ini tak pasti sama ada ibnatan lahu ni Sayyidatina Zainab ataupun anak kepada Sayyidatina Zainab. Tak pasti yang mana, tapi itulah cucu ataupun anak perempuan. Kemudian ketika tu anak perempuan beliau ni tengah nazak. Kemudian Nabi pun memeluk dan Nabi letakkan di atas pangkuan Nabi. Famatat. Kemudian anak perempuan Nabi ni pun wafat, meninggal dunia. Wahia baina yaday,
ketika berada di atas pangkuan Nabi ataupun ketika berada di depan Nabi. Wasahat Ummu Aiman. Kemudian ketika anak Nabi itu meninggal, maka Ummu Aiman yang merupakan pengasuh ataupun pengkhidmat kepada keluarga Nabi dan Sayyidah Khadijah, beliau pun menjerit. Beliau menjerit sebab anak Nabi dah wafat, beliau pun menjeritlah. Faqala yakni sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun berkata, atabkina inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau menangis di sisi Rasulullah? Apakah kau menangis di hadapan Rasulullah? Faqalat, kata Sayyidina Ummu Aiman, alastu araka tabki? Bukankah juga aku tengok engkau menangis? Qala inni lastu abki, kata Nabi SAW, aku bukanlah menangis. Innama hiya rahmah. Tapi tangisan aku tu menunjukkan rahmat. Jadi tangisan Nabi tu bukannya seolah-olah mempersoalkan ataupun mempertikaikan takdir Allah. Tapi tangisan Nabi tu, air mata yang keluar daripada mata Nabi tu, itu hanya menunjukkan sebagai bukti kasih sayang Nabi. Maksudnya Nabi tu ada memiliki sifat rahmah, sifat kasih sayang, penyayang terhadap seseorang. Bila seorang tu meninggal, maka bila Nabi keluar mata, itulah bukti kasih sayang Nabi. Maka kalau kita yang nak jadi seperti Nabi, walaupun kita nak tunjuk kita ni macam macho sikit kan, ketika ada orang meninggal, orang yang terdekat kita meninggal, lepas tu kita tak nak nangis. Itu tak afdal sebenarnya. Yang afdal kita menangis tapi dalam masa sama hati redha dan pasrah kepada Allah. Menangis tak ada masalah, tapi jangan sampai menangis teresak-esak sampai nihayah lah, menjejerit ataupun meronta-ronta. Nabi katakan, innal mu'mina bi kulli khairin ala kulli hal. Sesungguhnya seorang mukmin tu akan berada dalam setiap kebaikan dalam setiap keadaan. Maksudnya seorang mukmin tu, Nabi katakan seorang mukmin dia akan selama dia dalam keadaan apa pun, dia akan berada dalam kebaikan. Maksudnya seorang mukmin tu ketika dia sedang senang, sedang gembira, maka dia syukur. Itu pun di dalam kebaikan. Ketika dia ditimpa musibah, di dalam keadaan sedih atau sebagainya, dia berasa sabar. Dia sabar dan sebagainya, akhirnya itu pun dia berada dalam kebaikan. Jadi seorang mukmin tu ketika dia susah ataupun senang, dia sentiasa berada dalam kebaikan selama dia syukur dan sabar. Inna nafsahu tunzahu min baina jambai. Sesungguhnya nafsu seorang mukmin tu, jiwa seorang mukmin tu akan dicabut daripada rohnya, daripada lambung dia. Wa huwa yahmadullah ta'ala. Sesungguhnya jiwa seorang mukmin ketika dia wafat, maka nanti ketika rohnya diambil, maka nanti dia akan berzikir kepada Allah. Seseorang yang selama mana dia hidup, dia sentiasa berzikir kepada Allah, sentiasa membaca Al-Quran ataupun melakukan berkata yang baik-baik, maka nanti waktu dia mati pun insya-Allah dia akan mati dalam keadaan berzikir ataupun membaca Al-Quran. Kalau seorang dia waktu hidup dia sentiasa berkata yang buruk, na'udzubillah min zalik, takut-takut nanti waktu dia mati pun dia akan mati dalam keadaan berkata-kata yang buruk. Hadis seterusnya, qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala hadatsana Sufyan an Asim bin Abdullah an Qasim bin Muhammad an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala Utsman bin Maz'un. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencium Sayyidina Utsman bin Maz'un. Sayyidina Utsman bin Maz'un ini merupakan adik-beradik susuan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka disusukan oleh Sayyidina Ali Halimatus Sa'diyah. Wa huwa mayyitun, yang mana Sayyidina Utsman bin Maz'un ni sedang waktu tu dah meninggal, dah wafat. Wa huwa yabki, Nabi mencium Sayyidina Utsman bin Maz'un sambil Nabi menangis. Wa qala ainahu tahriq aw ainahu tahraqan, ataupun dalam riwayat katakan air mata Nabi itu tumpah, mengalirkan air mata. Sebab apa? Sebab nak tunjukkan betapa kasihnya Nabi terhadap seorang yang beliau sayang, Sayyidina Utsman bin Maz'un. Hadis terusnya, qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala hadatsana Sufyan an Asim bin Ubaidillah an Qasim bin Muhammad an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabala Utsman bin Maz'un wa huwa mayitun wa huwa yabki aw qala ainahu tariqan. Ini hadis yang sama, terulang. Seterusnya, قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر. Kata Sayyidina Anas bin Malik, kami menyaksikan, syahidina tu kami hadirna, kami datang
dalam pengurusan jenazah anak perempuan Nabi SAW yang telah wafat. Dan Nabi waktu tu Rasulullah SAW jalisun alal qabri. Nabi waktu tu Nabi sedang duduk di tepi kubur. Fara'aitu ainaihi tadmi'an. Maka kata Sayyidina Anas bin Malik, aku melihat mata Nabi mengalirkan air mata. Sebab ini anak beliau yang meninggal. Jadi Nabi pun menangis. Faqala afikum rajulun lam yuqarifil laylah. Apakah di antara kalian, Nabi katakan kepada para sahabat yang hadir, siapa di antara kamu yang tidak bersama dengan isterinya malam tadi? Maksudnya yang tidak berhubungan intim dengan isterinya malam tadi. Maka kata seorang sahabat yang bernama Abu Talha, qala Abu Talha, ana, saya wahai Rasulullah. Qala anzil fanazala fi qabriha. Maka kata Nabi kepada dia, turunlah ke liang lahat untuk memasukkan jenazah anak Nabi ke dalam liang lahat. Maka dia pun turun ke dalam kuburnya. Maksudnya Nabi nak bagi tahu yang Nabi nak orang yang menyambut anak Nabi SAW, anak perempuan Nabi ni, yang memasukkan dia ke dalam kubur, orang yang suci, bukannya orang yang berhadas ataupun orang yang ada melakukan hubungan intim malam tadi. Maka kata Sayyidina Abu Talha, beliau katakan beliaulah yang tak berhubungan intim dengan isteri malam tadi. Maka beliau pun turun. Dekat hadis ni kita boleh tengok, walaupun anak Nabi walaupun Nabi itu seorang Rasul yang maksum, tapi Nabi SAW tetap memiliki sifat rahmah. Macam saya cakapkan tadi, cuma tangisan Nabi itu bukan menunjukkan tangisan yang mempersoalkan atau mempertikaikan. Cumanya tangisan Nabi itu adalah hanya sebagai tanda kasih fitrah seorang manusia yang ada sifat kasih sayang. Bukannya mempersoalkan. Dekat hadis tadi, ni sebelum tadi, lupa nak ada satu faedah kita boleh dapat dekat hadis yang cuba tengok tadi hadis sebelum ni. Nabi SAW telah mencium Sayyidina Osman bin Maz'un wa huwa mayyitun. Dekat sini kan faedah yang kita boleh ambil sebab ada masih lagi beberapa minit. Sayyidina Osman bin Maz'un, beliau dah meninggal waktu ni. Lepas tu Nabi pun mencium dahi Sayyidina Osman bin Maz'un. Jadi daripada sini ulama katakan sunnah kita orang yang hidup mencium dahi ahli keluarga kita ataupun dahi orang-orang yang soleh ataupun para ulama. Selain daripada ahli keluarga kita yang meninggal ataupun para ulama, nak mencium dahi diorang tu boleh. Itu boleh, hukum dia boleh, tak sampai sunat. Tapi dengan catatan mesti orang yang mahram lah, yang sama jenis ataupun yang mahram. Jangan perempuan yang meninggal lepas tu lelaki yang ajnabi tiba-tiba nak cium sebab kata kawan. Tak boleh, itu haram hukum dia. Sama juga sebaliknya, ada seorang lelaki yang meninggal sedangkan perempuan ni ajnabi, dia bukan mahram, nak cium pun dahi serapat apa pun dia dengan lelaki tu waktu ketika hidup, tetap haram dia mencium dahi. Maka kalau kita tengok, kita datang ke suatu majlis ataupun suatu pengkafanan jenazah, kan selalunya waktu kafan tu, itu waktu diberi peluang terakhir lah untuk ahli keluarga ciumkan dahi jenazah. Maka kalau kita yang saya sekarang lah, Ana sekarang perasan, ada sebahagian tempat dekat masjid-masjid ataupun dekat tempat pengurusan jenazah, ketika mak ayah ataupun ahli keluarga ni nak cium anak dia ataupun ahli keluarga dia, ini orang-orang masjid ni selalu tak bagi. Selalu elakkan, selalu macam tak payah nanti jenazah tersakiti lah apa semua. Tak, sebenarnya tindakan tu tak tepat lah dan tak betul. Sebenarnya itulah waktu detik-detik terakhir antara ibu ataupun ayah ataupun ahli keluarga dia dengan jenazah yang merupakan ahli keluarga dia. Jadi biarlah dia mencium dahi dia untuk buat kali terakhir. Yang kita halang dengan alasan nanti mayat tersakiti dan sebagainya. Tak, itu tak betul. Cumanya yang agama larang, jangan sampai kita cium lepas tu kita menangis sampai meronta-ronta, sampai menyalahkan takdir, tak terima takdir, kenapa kau yang mati dulu, kenapa aku tak mati dulu. Itu yang salah, itu yang tak betul. Dan kalau kita tahu yang kita sebagai yang tengah tengok orang macam tu, kalau kita tahu dia ni kalau dia cium mesti dia akan meronta-ronta ni, mesti dia tak tahan, dia tak dapat kawal nafsu dia ni. Itu kita bagus untuk kita, bahkan wajib untuk kita tolak dia supaya dia tak cium. Sebab apa? Kita nak elakkan dia daripada niyaha, maksudnya daripada meronta-ronta, menyalahkan takdir.
Itu tak apa, kita nak tolak. Tapi kalau kita tahu dia ni takkan masalah ketika cium, dia nak nangis ke sebab lama pun dia nak cium, biarkan dia, bagi masa. Sebab itu adalah antara waktu-waktu terakhir sebelum dia dikafankan dan dia dikuburkan. Biarkan. Sebab ni saya cakap ni berdasarkan pengalaman lah. Saya tengok beberapa tempat, kadang ketika ahli keluarga nak, ada yang meninggal, lepas tu nak cium, orang-orang masjid ataupun orang yang kat situ yang jaga tu tak bagi. Sebab katanya macam saya katakan tadi, takut jenazah terserita. Sebenarnya tu tak betul. Biarkan dia mencium. Macam mana Sayyidina Rasulullah SAW mencium Sayyidina Osman bin Maz'un yang merupakan adik-beradik susuannya sambil menangis. Ini membuktikan tak ada masalah kalau kita nak cium ahli keluarga kita yang meninggal. Kalau ulama, sunat juga kita nak cium. Nah, macam mana Sayyidina Abu Bakar pun ketika Rasulullah SAW wafat pun, Sayyidina Abu Bakar melakukan perkara yang sama. Sayyidina Abu Bakar pun mencium dahi Nabi SAW ketika Nabi wafat sambil baca suatu ayat. Pun menangis juga. Jadi tak ada masalah ketika kita nak cium jenazah. Itu sunat. Hukum dia sunat kalau ahli keluarga ataupun ulama ataupun orang soleh. Tapi kalau selain daripada keluarga yang sama mahram, yang mahram dan sama jenis, itu boleh, tak ada masalah. Cumanya yang haram tu kalau sampai niyah. Kalau dia mencium tu dan dia akan niyah, meronta-ronta, itu yang tak boleh. InsyaAllah untuk malam ni saya cukupkan sampai situ saja sebab bahagian saya sampai bab tangisan saja. InsyaAllah esok hari untuk akan sambung dengan bab tentang tempat tidur Nabi SAW. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya mohon ampun, minta maaf kalau ada salah silap, ada yang terkurang dalam penyampaian. Yang baik tu, yang buruk datang daripada diri saya sendiri, yang baik datang daripada Allah. Minta maaf, semoga ada rezeki kita jumpa lagi. Semoga semua dapat manfaat dan semoga Allah berikan kita sentiasa terus menerus kecintaan kepada Nabi SAW. Dan insya-Allah kita doa semoga satu hari nanti Allah rezekikan kita semua dapat bertemu, dapat bermimpi berjumpa Nabi SAW sebelum kita wafat. InsyaAllah itu adalah antara nikmat yang terindah. InsyaAllah kita doa sama-sama. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.